Okay, salam sejahtera kepada semua. Okay, hari ini saya nak bentangkan tentang matematik tingkatan 5 bab 3. Okay, matematik pengguna insurans. So untuk bab ini kita akan tengok apa itu insurans. Lepas tu kita akan tengok mulanya subtopik dia risiko dan perlindungan insurans. So lepas belajar ni, belajar boleh fahamlah apa maksudnya risiko dan kepentingan insurans dan mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan melibatkan kadar. Ini untuk kelas yang seterusnya dan menyelesaikan masalah. Okay, so kita kalau tengok buku teks, okay, dia adalah muka surat 73. Okay, matematik pengguna insurans. Kalau kita tengok, apakah yang anda pelajari untuk bab ini adalah risiko dan perlindungan insurans. Okay, so untuk kita tahu supaya kita boleh melindung diri sendiri dan ahli keluarga. Okay, di Malaysia, industri insurans telah dikawal selia oleh bank negara. Okay, kalau kita tengok buku teks ada bahawa Akta Insurans, memang ada akta dia yang telah menggantikan Akta Insurans 1963. Akta ini dilengkapi dengan peraturan insurans dan menjadi asas perundangan utama yang mengawal urusan perniagaan insurans di Malaysia. Selain itu, akta ini telah memberikan kuasa kepada Bank Negara Malaysia untuk menentukan perkara-perkara yang selaras dengan peruntukan akta. Sekarang dah jadi perkara biasa untuk setiap keluarga mempunyai insurans. So sekarang kita tengok apakah itu insurans. So kita selalu dengar kan insurans, sebenarnya insurans dia apa dia? Okay, kita selalu dengar contohnya kalau ikut buku teks ni, okay, kalau kebakaran, kalau aksiden, kalau kita terjatuh, kalau kita kerja, cedera semasa kerja, semua adalah benda yang berlaku. Kadang-kadang kita dengar kata boleh claim insurans. Okay, sebenarnya insurans tu apa dia? So kita tengok, okay, pertama, risiko. Okay, risiko ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielak. Setiap manusia kita tak boleh elakkan semua perkara yang baik atau tidak baik. So risiko akan ada, sentiasa ada. Okay, maka insurans bertujuan untuk memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Okay, kita memindahkan risiko tersebut. Contohnya kita cedera. Okay, lepas kita cedera, kita tak boleh kerja, maka kita tak ada income, tak ada pendapatan. Tapi pada masa yang sama, kita perlu bayar duit perubatan. Tapi kalau kita ada insurans dengan sesuatu syarikat, okay, maka lepas kita cedera, syarikat tu akan bayar duit perubatan dan juga pampasan kepada pemegang polisi insurans tersebut. Maka kita dah boleh cover atau kita dah boleh pindahkan risiko yang pada kita dah kepada organisasi insurans. So akhirnya kita dapat win-win situation. Okay, so sekarang kita tengok contohnya bagaimana yang berlakunya. Okay, so satu syarikat insurans, dia ada satu polisi. Okay, dia ada satu polisi. Okay, maka kita akan baca polisi tersebut adakah dia sesuai ke tak sesuai dengan kita. Contohnya insurans motor, okay, insurans kemalangan, okay, insurans perubatan. Itu kita tengoklah adakah syarikat tu menawarkan insurans yang sesuai. Lepas tu kita tengok kalau kita dah setuju, maka kita akan assign satu kontrak, okay, persetujuan antara syarikat dengan pemegang polisi. Lepas tu kita akan bayar premium. Premium adalah duit bulanan yang kita perlu bayar kepada syarikat. Okay, jika berlaku benda yang tidak boleh dielakkan, maka syarikat akan membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku. Okay, itu adalah satu konsep insurans berlaku. Okay, ni adalah penerangan. Okay, so mulanya syarikat insurans, orang ni yang pakai ni dia menyediakan satu polisi insurans. Lepas tu kita sebagai pengguna kita baca. Contohnya insurans kemalangan. Kemalangan semasa belajar. Contohnya lah insurans semasa belajar, mana tahu tangan terselur, jari terpatah, itu insurans. Kalau syarikat tu menawarkan, lepas tu kita baca. So kalau kita setuju, maka kita akan sign kontrak insurans, suatu polisi sebagai bukti, kontrak, sebagai bukti kita buat persetujuan. Insurans semasa kita belajar. Maka kita akan bayar, pemegang polisi akan bayar duit premium. Contohnya bayar 10 sen satu bulan kepada syarikat tersebut.
Okay, jika betul-betul berlaku jari kita terpatah atau tangan terselius semasa belajar, maka syarikat insurans tu perlu bayar pampasan mengikut perjanjian dalam kontrak. Contohnya dalam kontrak kata kalau kita ada cedera, setiap hari kita akan dapat RM10. Sehinggalah tangan kita elok boleh tulis kerja rumah. Maka syarikat tu kena bayar balik lah RM10, RM10, RM10. Walaupun kita baru hanya bayar 10 sen. Okay? Tapi dia kena bayar RM10 setiap hari. Sehingga kita tangani mengikut perjanjian. Okay? Kadang-kadang perjanjian tu menguntungkan syarikat, kadang-kadang perjanjian tu menguntungkan pemegang polisi. Tapi biasanya untuk insurans dia akan dapat keuntungan daripada dua-dua pihak. Kita pemegang polisi dapat pampasan, okay? Syarikat insurans dapatkan duit premium daripada pemegang polisi dan pergi buat pelaburan. Okay? Semua akan dapat win-win situation. So insurans tu sangat penting untuk semua orang pada zaman sekarang. Okay, seterusnya kita tengok kepentingan insurans. Okay, kepentingan insurans kepentingan dia adalah untuk apa? Mengurangkan beban kewangan apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Macam tadi saya cakap lah, kalau duit berubatan aja dah memang memeningkan kepala semua orang. Tapi dengan kita bayar premium yang kecil, contohnya setiap bulan kita bayar RM10 atau RM100 mengikut perjanjian kontrak polisi tersebut. Okay, lepas tu kita tengok syarikat insurans tu akan bayar balik pampasan perubatan. Yang ini memang kita perlulah insurans perubatan. Sangat penting untuk manusia pada zaman sekarang sebab terlalu banyak penyakit. Okay, kadang-kadang satu penyakit tu kalau kita masuk hospital dah kena bayar beribu-ribu dan ke atas. Okay, kita tak mampu nak bayar beribu-ribu terus. Tapi kita mampu bayar RM100 setiap bulan, okay, daripada gaji kita. Maka kita boleh cari kontrak polisi yang menawarkan wang premium yang rendah. Okay, seterusnya, insurans tidak boleh dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ini perlu dibincangkan. Okay, dia memang tak dapat dijadikan keuntungan. Tapi dia hanya adalah satu jadi menjamin kita punya risiko. Okay, kita kurangkan kita punya kewangan atau kurangkan kerugian untuk pihak kita. Okay, insurans terbagi kepada dua jenis yang utama iaitu insurans jangka hayat. Okay, kita yang selalu dengar lah jangka hayat. Satu lagi insurans am. Okay, insurans jangka hayat tu biasanya kita bayar dalam tempoh yang panjang. Okay, jangka hayat nama pun hayat. Ini tempoh yang panjang. Okay, kita akan dapat pampasan dia setelah pemegang polisi itu meninggal dunia. Itulah insurans jangka hayat yang panjang. Okay, dia bayar setiap bulan. Okay, dia akan untung jika kita mula daripada umur yang rendah, okay, atau muda. So masa pemegang polisi itu meninggal dunia, so dia akan dapatlah insurans hayat. Okay, insurans am pula ada banyak yang biasa yang kita dengar. Ada insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan. Okay, ada banyak. Yang ini yang selalu pengguna akan beli untuk menjamin kita punya risiko. Okay, terutamanya lepas awak dah pergi kerja, memang kita perlu banyak insurans. Sebenarnya semua pelajar pun ada insurans juga. Kalau kita tengok dia ada insurans. Ada nama-nama insurans yang berbeza-beza, tapi biasa paling hampir dengan kita adalah insurans motor lah. Sebab semua orang beli motor mesti ada bayar insurans. Okay, insurans motor, kereta semua ada. Okay, perubatan, kesihatan, okay, lebih elok biar bayar dulu, beli dulu, dapatkan supaya masa tua nanti sakit syarikat tu akan cover semua bayaran. Okay, contohnya contoh saya bagi sakit jantung. Okay, mungkin satu treatment sakit jantung tu mungkin dia katakan RM5,000. Okay, satu treatment RM5,000. Tapi kena buat pergi hospital lagi, bayaran semua. Tapi kalau insurans perubatan dan kesihatan merangkumi sakit jantung ni, okay, syarikat tu dia kata dia boleh bayar RM50,000. Maka kalau betul pemegang polisi tu dapat penyakit sakit jantung, okay, so dia pergi buat operate di hospital, okay, syarikat tu akan terus cover dia punya semua perbelanjaan maksimum RM50,000. Kalau
dia boleh guna, katakan itu hanya guna 20,000 sahaja untuk treatment tu, masih ada tinggal 30,000 lagi. Mana tahu dia ada penyakit yang kedua, ketiga, dia still boleh cover lagi. Itulah kelebihan kalau kita mempunyai insurans. Tapi kalau kita tiada insurans, perubatan dan kesihatan, maka pemegang pengguna tu kena bayarlah. Keluarga tu memang kena cari duit ni yang banyak. Sangat membebankan kepada semua orang pada masa itu. So nasihatkan kepada semua pelajar, kalau dah bekerja, kalau dah mula kerja, bolehlah cuba cari insurans, polisi insurans yang dapat anda mampu bayar. Ada yang bayar RM50 satu bulan, ada yang bayar RM100 satu bulan. Top up telefon awak pun lebih daripada duit tersebut. Bagaimana kita menggaji dan mentafsir, membuat pengiraan. Ini seperti biasalah. Ini syarikat, contohnya yang pertama, menunjukkan harga premium. Harga premium, ingat, harga premium adalah duit yang kita perlu bayar setiap bulan. Perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Biasanya kalau pergi melancong, memang kita kena beli insurans lah, kemalangan, perjalanan. Jika berlaku apa-apa, adalah pampasan. Biasanya, duit premium dipengaruhi oleh bilangan, umur, kesihatan. Kalau kita bilangan orang semakin ramai, kita beli semakin murah. Kalau umur semakin kecil, sebab risiko dia rendah, maka semakin murah lah kita bayar. Soalan dia, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium dan insurans? Faktor ingat umur, umur, bilangan, jarak. Mungkin kita sini pergi Singapura je, dekat sangat, so risiko berlaku kemalangan sangat rendah, maka dia punya duit premium akan rendah. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga? Sebab macam cakaplah, semakin jauh semakin risiko tinggi dia berlaku kemalangan. Contohnya kalau kita sini nak pergi England, London, lebih daripada 12 jam kalau naik kapal terbang. Memang risiko tinggi. Apa-apa pun akan berlaku. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah pada tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sebuah-sebuah negara antara 12 hingga 15 hari. So, insurans manakah yang patutnya dibeli untuk kerajaan dia? So, manakah yang dia baru beli? Mesti belilah yang lama, dia lebih menguntungkan. Apakah faktor? Destinasi iaitu jarak, tempoh, masa dan bilangan orang. Tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Apa-apa pun berlaku. Kalau dia, contohnya dia pergi, yang sekarang yang berlakunya di mana? Di luar negara yang sedang melanda bencana alam atau sedang berperang, maka kebarangkalian dia dapat kemalangan tu sangat tinggi. Yang ketiga, Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah. Tahunan. Sebab dia selalu keluar. So, lagi lama dia beli, lagi menguntungkan dia. So, kita tengok jadual, kita kena tafsir mana satu yang lebih menguntungkan insurans. Kalau perjalanan, dia dipengaruhi oleh destinasi, jarak, tempoh, berapa lama awak duduk di luar dan juga bilangan orang. Dan kita carilah mana satu yang lebih menguntungkan kepada pemegang polisi. Untuk latihan hari ini, salin dalam buku latihan dan cuba buat. Adakah keluarga anda mempunyai insurans? Jawab aja ada atau tak ada. Kalau ada, senaraikan semua insurans tu. Kalau ada insurans hayat, tulislah insurans hayat ke, insurans motor ke, insurans berubatan ke, senaraikan. Seterusnya, kategorikan insurans tersebut sebagai insurans hayat atau insurans am. Seterusnya, nyatakan kegunaan dan kebaikan. Kalau insurans motor, kita tahulah untuk apa? Untuk motor. Kalau ada insurans hayat, kita tahu. Cuba carikan maklumat dan kebaikannya. Terangkan mengapa keluarga mempunyai insurans tersebut. Kenapa? Kalau mak yang beli, ayah yang beli, tanya mereka kenapa beli masa tu. Nyatakan risiko atau kerugian. Kalau kita tak ada, apa? Nyatakan. Jika keluarga kita tiada insurans, tak apa. Senaraikan semua insurans yang awak cadang. Lepas kita belajar bab ini, awak nak cadang. Apa yang perlu kita beli. Seterusnya, kategorikan insurans tersebut yang awak cadangkan. Samalah, terangkan mengapa awak cadangkan dan nyatakan risiko jika tiada. Tapi saya rasa semua keluarga mesti ada. Sekurang-kurangnya ada insurans motor, insurans kenderaan. Itu mesti ada. So, untuk hari ini,
sahaja. Sekian, terima kasih.